Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 5 yang Ustaz kasih sekalian, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, pada kali ini bertemu kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam tajuk Jumaat Penuh Berkat. Pada kali ini merupakan bahagian yang kedua untuk tajuk ini. Anda boleh buka buku teks muka surat 121 sebagai rujukan kepada pelajaran hari ini. Sekiranya anda belum lagi melihat bahagian yang pertama, anda boleh lihat di dalam channel Ustaz Jumaat Penuh Berkat bahagian yang pertama. Baik, kita teruskan pada bahagian yang kedua ini, bermula daripada syarat sah solat Jumaat. Pada bahagian yang pertama Ustaz sudah jelaskan syarat wajib solat Jumaat. Syarat wajib itu ialah list ataupun senarai perkara-perkara yang perlu diperhatikan oleh seseorang apabila iaitu kita mau tentukan wajib ataupun tidak dia itu solat Jumaat. Sekiranya 7 perkara itu ada sama dia, maka dia itu wajib solat Jumaat. Begitu juga syarat sah solat Jumaat ini. Ini adalah syarat-syarat yang menentukan sama ada solat Jumaat itu sah ataupun tidak sah. Mari kita lihat sama-sama syarat sah solat Jumaat. Baik murid-murid semuanya, ada 7 syarat sah solat Jumaat. Kita perhatikan satu persatu. Yang pertama ialah didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Di sini jelas tidak semestinya solat Jumaat itu diadakan di masjid. Tetapi apabila tempat itu telah dinyatakan ataupun tempat itu telah diwar-warkan ataupun telah diiklankan, di sini adalah tempat untuk, contohnya di sini adalah tempat untuk dibuat solat Jumaat. Orang semua tahu di situ adalah tempat untuk dilaksanakan solat Jumaat. Maka antara syarat sahnya ialah orang mengetahui solat Jumaat itu diadakan di satu tempat yang khusus. Dalam hal keadaan kita di sini, tempat tersebut ialah masjid. Yang kedua, bilangan jemaah yang cukup syarat, tidak kurang daripada 40 orang termasuk imam dari permulaan khutbah sehingga selesai solat Jumaat. Murid-murid perhatikan ini, bilangan jemaah yang cukup syarat. Pada bahagian yang pertama, anda telah pun belajar syarat wajib solat Jumaat. Maka jemaah yang cukup syarat itu ialah dia mesti mencukupi syarat wajib tersebut. 40 orang jemaah yang cukup syarat wajib itu, maka jemaah solat Jumaatnya itu dikira sah. Dan yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Maka tidak sah solat Jumaat itu dilakukan sekiranya belum masuk waktu zuhur, ataupun tidak sah solat Jumaat itu dijalankan sekiranya telah masuk waktu asar. Yang penting dia mesti dalam waktu zuhur. Yang ketiga, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Ya, perhatikan ini. Satu jemaah solat Jumaat telah diadakan, maka yang kedua itu tidak sah. Sekiranya ada orang mau buat lagi solat Jumaat yang kedua, dia mesti satu tempat itu hanya satu solat Jumaat sahaja. Contohnya satu kampung, ya, satu kampung ini hanya satu tempat itu sahaja didirikan solat Jumaat. Tidak boleh sini solat Jumaat, situ solat Jumaat, sebelah ujung kampung sini solat Jumaat dalam kampung yang sama. Contohnya macam begitu kan? Maka itu tidak boleh, tidak sah. Yang lain itu dia hanya satu tempat sahaja. Yang kelima, didirikan secara berjamaah. Solat Jumaat dia berjamaah, tidak boleh seorang-seorang. Yang keenam, didahului dengan 2 khutbah. Murid-murid tahu khutbah itu bagaimana? Apabila seorang khatib naik ke atas mimbar, dia berdiri, dia baca khutbah, dia duduk, kemudian dia berdiri lagi, dia sambung baca khutbahnya. Itulah maksudnya 2 khutbah. Kemudian setelah selesai, barulah solat Jumaat. Yang ketujuh, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Ini berkaitan pada
perkara yang nombor 4 tadi. Perkara yang nombor 4 itu tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu tempat. Yang ketujuh pula, belum didirikan solat Jumaat di qaryah yang sama sebelumnya. Ia berkaitan. Jadi murid-murid, ada 7 perkara syarat sah solat Jumaat. Sekiranya 7 perkara ini dilepasi, maka solat Jumaat itu dikira sah. Boleh faham itu ya? Kita teruskan kepada amalan sunat sebelum Jumaat. Sebelum kita pergi ke masjid, ada beberapa amalan atau beberapa perlakuan yang sekiranya kita buat dapat pahala, kerana dia termasuk dalam amalan sunat. Walaupun sebenarnya amalan ini kita pernah lakukan ataupun harian, waktu sehari-hari kita buat, tetapi pada hari Jumaat dia menjadi sunat dan mendapat pahala sekiranya kita melakukannya. Apa perkara amalan tersebut? Ada 10 perkara dan kita lihat satu persatu. Yang pertama ialah memotong kuku. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu di badan. Apa contoh bulu-bulu di badan? Seperti janggut, misai atau kumis, bulu ketiak dan tempat-tempat lain dirapikan. Yang ketiga, mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat. Mandi ini seperti mandi junub ataupun mandi wajib. Dia mandi dengan niat mandi sunat Jumaat, insya-Allah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mandi biasa sahaja seperti mandi setiap hari, tetapi bila dia berniat mandi sunat Jumaat pada hari Jumaat, dia akan mendapat pahala. Itu yang ketiga. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik, yang cantik, yang bila pakai terasa macam handsome. Okey. Itu yang terbaik. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Kenapa kita perlu memakai wangi-wangian? Kerana kita suka kepada bau yang wangi. Apabila kita pergi ke masjid, jemaah yang lain pun akan suka kepada bau yang wangi. Maka kita disunatkan untuk memakai wangi-wangian pada hari Jumaat. Yang keenam, bersegera ke masjid. Awal datang ke masjid. Kerana apabila kita awal datang ke masjid, kita boleh melakukan banyak ibadah di dalam masjid untuk mengumpul pahala sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh, iktikaf di dalam masjid. Murid-murid, iktikaf di dalam masjid ini merupakan suatu perkara sunat yang kita lakukan. Kita berniat sebelum masuk masjid, kita berniat, sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala, insya-Allah mendapat pahala. Yang ke-8, solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ini iaitu solat 2 rakaat apabila masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid saja, sebelum kita duduk, sebelum buat benda lain, kita solat 2 rakaat. Saja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang ke-9, banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan bersalawat. Dalam ketika kita menunggu azan, menandakan masuknya waktu solat, kita baca Al-Quran. Bila ada masa, boleh teruskan berzikir, bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masa kita menunggu azan. Dan yang ke-10, diam mendengar khutbah. Tahu khutbah kan? Iaitulah apa yang dibaca oleh khatib semasa dia berada di atas mimbar. Maka diam dan dengar. Jadi itulah 10 perkara. Dan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang mandi pada hari Jumaat sebagaimana mandi junub, lalu berangkat ke masjid lebih awal sehingga mendapat saf yang pertama, maka seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Murid-murid tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta kerana unta ini harganya mahal. Maka apabila dia datang awal ke masjid, dia mesti akan mendapat pahala yang lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat semula 10 perkara ini. Amalan sunat sebelum solat Jumaat, sebelum kita pergi ke masjid. Dan perkara ini perkara yang ringan yang biasa kita buat seharian. Insya-Allah pada hari Jumaat apabila kita melakukannya akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu kita lihat pula perkara yang dilarang ketika khutbah. Ada perkara-perkara yang jangan kita buat ketika khutbah sedang berlangsung. Apa dia yang pertama? Tidur. Ya, jangan tidur. Dengar khutbah tu. Yang kedua, bermain dan bergurau. Apabila bermain dan juga bergurau ini semasa khutbah, itu bukan sahaja melalaikan tetapi dia boleh mengganggu orang lain. Ya, maka benda ini perlu dielakkan betul-betul. Bermain dan bergurau. Masjid bukannya tempat bermain, masjid bukannya tempat bergurau, tetapi masjid adalah tempat untuk kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga, bermain telefon. Bentang-bentang khutbah sana dia rasa boring, dia main telefon. Tidak boleh main telefon. Kita dengar khutbah itu betul-betul, barulah kita mendapat manfaat apa yang dinyatakan ataupun nasihat yang telah dibaca oleh khatib. Dan yang keempat, bercakap. Ya, bercakap. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan, kalau ada orang yang bercakap ketika khatib sedang berkhutbah, maka pahala Jumaatnya itu sia-sia. Jadi elakkan 4 perkara ini, kerana 4 perkara ini menjadikan solat Jumaatnya itu sia-sia. Pahala Jumaatnya itu sia-sia. Mungkin pahala Jumaatnya itu sah, tetapi mungkin solat Jumaat ataupun Jumaatnya itu sah, tetapi pahalanya itu wallahu alam mungkin sedikit ataupun mungkin tidak ada, kerana melakukan perkara-perkara yang dilarang ini. Elakkan tidur, bermain dan bergurau, bermain telefon dan juga bercakap semasa khutbah sedang berlangsung. Seterusnya, murid-murid, hikmah solat Jumaat ini banyak. Ya, jadi antaranya ada 6 perkara hikmah kebaikan solat Jumaat ini. Apa dia? Yang pertama, melatih diri menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, apabila dilaungkan azan Jumaat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', maka hendaklah kamu bersegera kepada mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya terus mengingati Allah, maka pada hari Jumaat ini kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Masuk saya hari Jumaat, terus pergi ke masjid. Ya, datang awal daripada sebelum masuk waktu. Yang kedua, merapatkan ukhuwah, persaudaraan dan memupuk perasaan kasih sayang. Yang ketiga, mendengar nasihat, teguran, bimbingan dan pedoman daripada khutbah. Khutbah yang disampaikan itu mengandungi nasihat, mengandungi teguran, mengandungi bimbingan yang amat berguna kepada semua jemaah yang hadir. Yang keempat, mendapat pahala dan ganjaran yang besar. Murid-murid nampak tadi ada 10 perkara, ya, kurang-kurangnya berkenaan dengan amalan sunat sebelum solat Jumaat. Itu belum lagi dia solat Jumaat, mendengar khutbah, itu semuanya mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjamaah. Dan yang keenam, lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Apabila semua umat Islam, terutamanya yang lelaki, cukup syarat ini, ya, yang kanak-kanak pun boleh juga, datang ke masjid pada hari Jumaat, itu menampakkan perpaduan dan kekuatan umat Islam
datang ke masjid pada hari Jumaat untuk menjalankan solat Jumaat secara berjamaah. Seterusnya, banyakkanlah ibadah pada hari Jumaat, terutama mendirikan solat Jumaat yang sangat dituntut untuk semua umat Islam melaksanakannya. Di samping boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kita melakukan kebaikan secara berjamaah. Ini rumusan daripada pelajaran kita pada hari ini. Khususnya murid-murid sekalian, sebagai akhirnya Ustaz telah sediakan tugasan aktiviti bertulis untuk kamu semua yang senang-senang sahaja. Pertamanya ialah senaraikan 3 amalan sunat sebelum solat Jumaat. Jadi ada 10 kan? Ustaz mahu kamu senaraikan 3 sahaja amalan sunat. Yang kedua, senaraikan 3 perkara yang dilarang ketika khutbah. Tadi ada berapa? 4 kan? Ustaz mahu kamu senaraikan 3 perkara sahaja. Dan yang ketiga, senaraikan 3 syarat sah solat Jumaat. Jadi ada berapa syarat sah? Ada 7 kan? 3 sahaja syarat sah kamu senaraikan. Jadi ketiga-tiga soalan ini, 3 tugasan ini kamu tulis dalam buku tulis dan juga siapkan tugasan kamu, gambar dan serahkan kepada Ustaz supaya Ustaz boleh menyimak dan juga membuat penilaian kefahaman terhadap dapatan kamu dalam pelajaran hari ini. Insya-Allah. Sampai di sini sahaja. Terima kasih atas perhatian semua murid-murid. Sehingga kita bertemu kembali pada pelajaran akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.